Ini merupakan video kami dari kumpulan 6 yang bertajuk Makanan Mengukuhkan Perpaduan. Video ini akan menceritakan tentang variasi makanan dari 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan juga India. Kami telah memilih makanan-makanan dari 3 kaum ini dan kami akan menceritakan latar belakang dan keunikan setiap makanan yang kami pilih. Nasi ayam mula-mula sampai ke Malaysia pada tahun 1939 apabila warung pertama yang menjual nasi ayam muncul di negara ini. Nasi ayam Hainan merupakan makanan kaum Cina di Malaysia. Nasi ayam Hainan berasal dari hidangan yang dicipta dan dibawa oleh pendatang Cina di Asia Tenggara. Nasi ayam Hainan ini juga diadaptasi dari hidangan bernama Wenchang Chicken Rice yang berasal dari Wenchang di Pulau Hainan, China. Nasi ayam Hainan ini boleh didapati di gerai-gerai atau restoran seperti di The Chicken Rice Shop, restoran persendirian atau di mana-mana medan selera. Selain itu, makanan kaum Cina iaitu dumpling atau boleh dikenali sebagai jiaozi. Ia adalah makanan yang berisi daging cincang dan sayuran yang dicincang lalu dibungkus ke dalam tepung terigu. Adunan tepung jiaozi pula terbuat dari campuran tepung terigu, air dan garam. Kebiasaannya, ia dihidang dengan campuran yang terbuat dari cuka hitam, kicap Inggeris, minyak dan sos tomato. Selain itu, dimsum pula berasal dari orang Kantonis di selatan China dan di Hong Kong. Makanan ini hadir ketika zaman dinasti Han dan semestinya sudah ribuan tahun. Dimsum merupakan istilah bahasa Kantonis yang bermaksud makanan kecil dan bermaksud menyentuh hatimu dalam bahasa Mandarin. Dimsum ini boleh dimasak secara goreng atau dikukus. Makanan ini juga dikenali sebagai makanan pendamping minum teh. Makanan seterusnya ialah Char-Kway-Teow. Pada asalnya, ia dicipta untuk pekerja-pekerja buruh ketika zaman buruh bermula, di mana hidangan ini mempunyai bahan asal yang berasaskan lemak babi. Ia dimasak dengan cara penggunaan lemak yang banyak untuk menghasilkan sumber tenaga dan nutrien ketika zaman itu. Tetapi, kini Char-Kway-Teow dihidang sebagai makanan rutin rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi, ia tidak lagi dimasak berasaskan lemak babi, tapi digantikan dengan telur, kerang atau udang dan sebagainya. Okey, so hari ni kita nak try makan tradisional Melayu. Makan apa? So macam sebagai semua orang kenal dan gemari, nasi lemak lah yang perfect dan popular choice untuk berbincang pada video kita. Saya tak keluar lah, so untuk video ni saya beli je itu kat cafeteria UPM kita, PFC. So saya beli dan bungkus bawa ke bilik saya lah. Okey, untuk orang yang tak kenal nasi lemak, memang tak wujud lah. So, just saya nak bagi tahu, nasi lemak ini mengandungi nasi daun pandan, kuah sambal, telur dan kacang. Okey, dalam video ini saya just nak selit lah saya makan makanan tradisional kaum lain. So, dalam video ni kita nak tengok macam mana makanan ini mewujudkan perpaduan antara rakyat Malaysia kita. Pertama sekali, nasi lemak ini yang merupakan makanan tradisi orang Melayu ialah namun dinikmati oleh semua masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Nasi lemak bukan sahaja dinikmati oleh masyarakat Melayu, sebaliknya turut menjadi kegemaran kaum Cina dan India. Hal ini dikatakan kerana nasi lemak bukan sekadar dijual di restoran Melayu sahaja, malah turut ada di restoran Cina maupun India. Seperti yang kita sedia maklum, nasi lemak ini merupakan juara yang disajikan pada waktu pagi. Tapi kini nasi lemak ini tidak hairan jika makan pada waktu tengah hari ataupun malam. And then apabila kita lapar, kita takkan cari je kedai Melayu. Kalau kita Melayu, cari kedai Melayu je. Kalau kita lapar sangat, kita perlu atau mesti kita pergi yang kedai yang berdekatan, walaupun tu kedai restoran Chinese ke India ke. So itu saya ingat yang ini mewujudkan perpaduan antara makanan ini mewujudkan perpaduan antara masyarakat Malaysia.
makanan boleh membawa kepada kemajuan. Ini satu hakikat bahawa semua manusia di dunia ini perlu makan. Melalui makanan, kita boleh menikmati karya budaya lain. Selain daripada menikmati kesedapan, melalui makanan kita juga boleh meningkatkan kehormatan dan apresiasi kepada budaya dan kaum lain. Di Malaysia, makanan telah menjadi satu identiti negara dan kebanggaan negara. Oleh itu, kami akan membentangkan tentang makanan-makanan kaum-kaum yang wujud di Malaysia. Sebelum saya memulakan segmen saya, iaitu segmen makanan India, konteks. Di belakang saya ialah kedai mamak. Saya rasa semua manusia yang bertapak di Malaysia sudah kenal dengan kedai ini. Kedai mamak berasal daripada pendatang India yang datang ke Malaysia untuk bertapak dan memulakan perniagaan makanan. Perkataan mamak berdasarkan perkataan Tamil mama, iaitu bapa saudara belah ibu atau secara ringkas pakcik. Lompat kepada zaman sekarang, kedai mamak telah menjadi identiti negara dan telah dikenali oleh semua kaum dan semua bangsa yang berada di Malaysia dan juga di sekitar Malaysia seperti Indonesia. Tidak kira Cina, India atau Melayu, semua kaum telah menikmati makanan yang telah disediakan di kedai mamak ini. Sebelum saya bercakap panjang lagi, apa kata saya mulakan segmen ini? Disediakan menggunakan beras dan rempah, nasi biryani ialah salah satu hidangan India yang telah dikenalkan kepada Malaysia oleh pendatang India. Walaupun asal tempat hidangan ini tidak diketahui, nasi biryani didapati berasal daripada India dengan pengaruh budaya Parsi. Pada zaman sekarang, nasi biryani telah disebarkan luas sehingga boleh ditemui di luar kedai mamak. Minuman kebangsaan bagi Malaysia, teh tarik telah menjadi satu contoh perpaduan kaum yang boleh dihasilkan melalui makanan. Dinikmati oleh orang Melayu dan seluruh warga Malaysia dan disediakan menggunakan teh yang berasal dari Cina. Ciptaan teh tarik boleh dikreditkan kepada pendatang India yang datang bertapak di tanah Melayu. Dipopularkan oleh kedai mamak, teh tarik juga telah menjadi suatu tarikan pelancongan melalui cara penyediaan yang mempunyai persembahan teh yang ditarik sejauh mungkin untuk menghasilkan minuman ini. Semua makanan ini mempunyai rasa yang berbeza dan sangat sedap sehingga menjilat jari. Dari itu, kami berasa sangat bersyukur kerana dapat tinggal di Malaysia di mana kami boleh merasa pelbagai jenis makanan dari setiap bangsa yang ada di Malaysia. Kami harap keamanan di Malaysia terus kekal di mana kita semua boleh menikmati semua keistimewaan ini.